Terima kasih Tuan Safian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua dan selamat pagi lah saya ucapkan kepada semua. Pagi. Bersemangat. So, penyampaian yang terbaik daripada saudara Ashraf tadi, dan sekarang tibalah masa saya mewakili rakan-rakan pandai yang lain untuk berceritakan tentang produk pandai itu sendirilah, tentang portal yang pelajar gunakan. Jadi saya tak nak intro panjang-panjang, saya terus ke produk kita pandai. Okey, tadi saudara Acap atau Ashraf tu dah terangkan bagaimana seorang ejen ataupun leader mendapatkan passcode dan memberikan passcode tu kepada user, kepada customer, iaitu pelajar ataupun ibu bapa lah. Jadi macam mana nak gunakannya? So saya teruskan, pergi saja ke laman web pandai iaitu www.pandai.org. Jadi bila kita klik di sini, kita akan terus nampaklah iaitu website utama Pandai. Dekat sini ada info-info berkenaan Pandai dan sebagainya. Dan kat sini juga kita boleh tukar ke dalam bahasa Melayu. Kalau kita tekan BM ni, dia akan tukar keseluruhan ke dalam bahasa Melayu lah info-info dalam Pandai ni. Dan selain pada info-info ni, ada satu butang besar di atas namanya log masuk. Jadi dekat sinilah ruangan untuk seorang pelajar untuk log masuk ke dalam akaun dia dan menggunakan produk Pandai ini. So, bila tekan log masuk ni, dia akan kita untuk masukkan username dan kita punya password lah, ataupun email dan password kita kat sini. Ini untuk orang yang dah ada akaun, untuk pelajar yang dah ada akaun. Tapi selalunya bila kita sebagai ejen berjumpa dengan satu customer baru, jadi mungkin kita perlukan dia untuk mendaftar. Jadi dekat bawah ni ada tulis tiada akaun, daftar. Jadi bila kita klik di sini daftar, jadi dia akan bagi peluang kita untuk mendaftarkan akaun Pandai. Jadi kat sini ada beberapa pilihan dekat sini. Jadi produk Pandai ni dia ekosistem dia makin lengkap, bukan sahaja ada untuk pelajar, tapi sekarang dah ada juga Pandai Guru ataupun Pandai Parent ni untuk ibu bapa. Nanti saya akan terangkan Pandai Guru dan Pandai Parent ni kejap lagi. Kita akan fokuskan tentang yang utamalah, produk utama kita iaitu untuk pelajar. So bila dia daftar pertama kali, dipilihlah pelajar dan di sini adalah ruangan untuk mendaftar. Dia cakap sini daftar akaun pelajar, isi borang untuk daftar akaun pelajar yang baru. Kalau dah ada akaun, login terus macam tadilah. Tapi yang ini untuk orang-orang yang tiada akaun lagi, jadi diisi kat sini. Jadi untuk mendaftar memang sangat mudah, perlukan nama pengguna atau username dan juga email sahaja. So misalnya katalah kita nak daftarkan akaun baru sekarang, katalah kita masukkan satu nama, Nur Dayana Faizal contohnya, kita masukkan satu username. Okay, dan kita masukkan satu email lah. Okay, saya gunakan email saya tapi saya plus something else. Okay, alright. Yang ini saya ada ceritakan sebelum ni, yang ini adalah trik macam mana. Ini adalah email saya sebenarnya, tapi saya letak plus ni adalah tujuan dia untuk bagi email ni unik lah. Saya tetap akan dapat email tu. Sebenarnya Gmail akan ignore daripada plus ni ke belakang. Gmail takkan nampak, dia akan anggap email yang sebenar saja. Tetapi dengan cara ni kita boleh bagi kita email unik, sebab kadang-kadang mungkin email tu dah gunakan untuk anak pertama misalnya, dan tiada option pilihan lain, ibu dia ada satu email sahaja, jadi boleh gunakan teknik ni lah. So sebenarnya email kena unik, dan username pun kena unik, tak pernah digunakan lagi dalam sistem Pandai lah. Kalau ada orang lain dah guna, dan kita kena guna lain lah. So seorang ibu actually bila dia daftarkan anak dia, ataupun bila anak daftarkan diri sendiri, boleh guna sebarang email. Email pelajar tu sendiri pun boleh, nak guna email parent, ibu atau ayah pun boleh. Dan untuk pengetahuan, kesemua pelajar di Malaysia, pelajar KPM di sekolah kebangsaan di Malaysia, dah 5 juta pelajar ada dapat email daripada Google, email Google, email MOE mereka yang mereka gunakan untuk login ke dalam Google Classroom. Jadi boleh gunakan email itu juga, ataupun email personal yang lain lah. So saya daftarkan saja sini, dia cakap berjaya, akaun anda berjaya daftarkan, kata laluan ataupun password anda telah dikirimkan ke email anda. Jadi sebagai ejen, kita suruhlah pelajar tersebut atau parent tersebut cek email mereka, dan patutnya mereka dah dapat satu email yang lebih kurang macam ni. Thank you for register on Pandai. Beliau isi pada account detail. So dia akan bagikan email, username dan juga password dia. So kita boleh gunakan
password ini untuk lock masuk. Okey. Okay, bila kita pergi ke lock masuk ni, kita boleh gunakan email password yang kita dah dapat untuk kita terus lock masuk pertama kali sebagai seorang pengguna pandai. So bila kita masuk kali pertama, so alhamdulillah ini adalah paparan pertama untuk seorang pelajar yang first time masuk. Bila dia first time masuk, dia akan nampak macam ni. Selamat datang ke Pandai, hai Nur Dayana Faizal. So dekat sini ada dua perkara yang pelajar ni belum selesai lah. Sebab yang sebelah tengah ni adalah dia tanya terus, jika anda ada kod masuk Pandai Premium, iaitu Premium Activation Passcode, sila masukkan dekat sini. So, di sinilah adalah ruangan untuk dimasukkan kod 6 digit yang sebagai ejen kita dah ada dan kita berikan untuk mereka aktifkan kepada Premium. Kalau tengok sebelah atas kanan ni ada tulis percuma, warna kelabu ni percuma. Dan ini adalah kerana akaun ni masih lagi akaun yang free dan ada banyak limitation. Bila dia nak pergi banyak-banyak ruang, contohnya dia nak jawab ujian ke apa semua, dia akan ada banyak kekangan. Dan sebelah kanan ni adalah untuk menentukan tahap kita sebab kita pertama kali masuk, so kita kena tentukanlah tahap 1, tahap berapa, tahun berapa atau tingkatan berapa. So sebelum kita aktifkan, mari kita pergi ke ruangan profil ni dulu sebab kita nak update maklumat kita. Tadi masa kita daftar, kita hanya bagi nama penuh, kita bagi username saja. So kat sini ada maklumat lain yang pelajar tu kena isi untuk pertama kali sahaja. So saya isikan sikit, ni nama panggilan, nama nickname, dan tujuan ada nama panggilan ni sebab kadang-kadang kita ada keluarkan macam ranking, leaderboard apa semua tu, kita tak gunakan nama penuh lah. Jadi pelajar boleh letak contohnya Dayana sahaja pun boleh. So pilih satu tarikh lahir pelajar tu, dan tarikh lahir ni penting sebenarnya sebab dia akan menentukan tahun grade mana yang seorang pelajar tu boleh akses. Contohnya katalah kita pilih tahun 2006, katalah dia lahir Disember, mungkin 23, okey. Nombor telefon. Okey, tak apa, negeri. Contohnya Kuala Lumpur, bandar boleh masukkan. Katalah kita masuk satu taman dan kota, okey. Sekolah pun sama. Taman tertentu, Taman Midah, contohlah. Okey, jadi bila kita save buat pertama kali, sahkan tarikh lahir, sebab dia nak confirm betul-betul bahawa tarikh lahir ni betul. So kalau ya, kita confirmkan. So kemudian kita boleh pilih subjek. Kita boleh pilih semua subjek apa yang kita nak pun boleh. So kita tekan kemas kini. Itu adalah perkara yang kita kena buat untuk pertama kali. Dan selepas itu kita dah tak perlu susah-susah untuk uruskan profil kita dah untuk seorang pelajar. So kalau kita masuk balik ke profil tadi, dekat sini ada tengok nampak tarikh lahir ni dah lock dah, tak boleh klik dah. Ruangan lain kita boleh ubah, tiba-tiba nak tukar Nur Dayana ke, boleh. Tapi nombor telefon pun boleh, negeri boleh, tapi tarikh lahir dah tak boleh dah. Dan the reason kita buat macam tu sebab supaya tak adalah satu pelajar dia berkongsi dengan orang lain atau kawan-kawan dia ataupun abang dia di tahun yang lain. Jadi kita nak satu pelajar ada satu akaun sendiri dan tujuan dia supaya semua pencapaian dia, aktiviti dia adalah daripada dia seorang. Kalau dia ramai-ramai dia kongsi, jadi semua rekod-rekod dia akan kurang tepat. Dia punya kad skor, kad laporan, dia punya lencana dan sebagainya. So kita nak satu pelajar, satu akaun. Jadi kita lockkan tarikh lahir ni. Tapi bila dia lock tarikh lahir, bukan bermaksud dia boleh ambil satu level saja. Dia boleh ambil level bawah dan level atas juga. Iaitu kalau dia tahun 2006 sebenarnya umur dia adalah tingkatan 3 sebab dia umur 15 tahun ni. Tapi dia juga selain daripada level dia, kita benarkan seorang pelajar untuk turun 2 level iaitu pergi tingkatan 1 dan tingkatan 2 dan juga tambah satu level iaitu tingkatan 4. Kalau contoh lain, katalah pelajar tu contohnya darjah 6, tahun 6 kan. So dia boleh juga lihat tahun 4 dan tahun 5, jadi dia boleh buat usulan kaji untuk UPSR dia misalnya, kalau ada peperiksaan selain UPSR, dan dia boleh pergi ke tingkatan 1 juga iaitu plus 1. So minus 2 dan plus 1 lah untuk seorang-seorang pelajar. Okay. So dalam kes ni katalah kita ambil tingkatan 4, dia nak ulang kaji tingkatan 4, so kemas kini dan kita bolehlah pilih semua subjek yang ada dalam tingkatan 4. So kalau tengok sini memang ada banyak subjek lah. So saya pilih dulu semua subjek buat masa ni, nanti kita akan go through semula. Alright. So
sekarang ni walaupun kita dah selesaikan profil tadi, dah lengkap dah ada apa semua, tapi sekarang ni masih lagi akaun ni akaun percuma. Ada banyak kekangan dia bila dia nak buat salah satu benda. Contohnya katalah dia nak buat satu ujian ke apa, nak tekan selesaikan, dia akan suruh langganan. Kat sini tak boleh nak melanggar, tak boleh. Sama juga dia nak pergi ke bahagian peperiksaan ke bahagian, contohnya pergi peperiksaan penggal, dia nak selesaikan, dia akan terus, ruangan ni adalah untuk pengguna premium saja sebab dia adalah akaun percuma. So, caranya bagi seorang pelajar bila dia masih percuma, dia kena aktifkan pandai premium dia. Dan di sinilah di mana dia dapatkan kod 6 digit daripada seorang ejen untuk aktifkan pandai premium dia. So, tadi Acik Aw dah tunjuk contoh, inilah rupa kad pandai premium activation, yang mana dia akan activate ke premium dia dan terus dapat 1 bulan akses. Contohnya kita gunakan 6 kod ni untuk masukkan. Kat sini dia kata sudah ada kad premium masuk, di sini gunakan kad masuk tersebut, so boleh masuk 6 digit tersebut. So tadi awal-awal saya nampak ada ruangan 6 digit yang kat tengah-tengah, boleh masukkan di situ terus, boleh juga masukkan di sini. Jadi ada banyak ruangan sebenarnya. Dekat sini ada tulis aktifkan pandai premium, dekat sini pun ada tulis aktifkan pandai premium, sama saja. Pergi ke mana-mana ada ruangan untuk aktifkan pandai premium. So contohlah untuk Nur Dayana ni masih lagi akaun percuma, katalah dia dah beli daripada seorang ejen dan membuat pembayaran penuh, jadi dia dapatlah kod tu 6 tu. So kod satu-satu kod ni hanya boleh digunakan sekali sahaja. Once dah guna, orang lain dah tak boleh guna. So contohnya bila kita nak masuk satu kod, setelah saya masukkan satu kod, okey, saya masukkan 6 kod ni dan saya tekan aktifkan pandai premium, dia akan terus, hai pengguna premium, terima kasih atas langganan anda, selamat menggunakan pandai premium. Alhamdulillah, maknanya kita dah aktifkan pandai premium kita dan sekarang ini pelajar itu daripada akaun percuma dan kini dia dah jadi akaun premium. Jadi pelajar ini boleh terus gunakan macam biasa, dia tak ada lagi halangan untuk akses kepada banyak feature-feature yang dalam akaun pandai ni lah. So itulah caranya, secara ringkas bagaimana seorang pelajar yang baru mendaftar, itu yang pertama. Yang kedua, diaktifkan pandai premium, daripada percuma jadi pandai premium. So dua langkah itulah yang perlu dibuat untuk kali pertama sahaja. Selepas pada tu, pelajar tu boleh teruskan menggunakan pandai sendiri dan alhamdulillah, walaupun dalam pandai ni ada macam-macam perkara, ada kuis, ada ujian, ada pencapaian, ada akaun dia apa semua ni, kita nampak pelajar-pelajar yang gunakan pandai, ribuan pelajar yang dah menggunakan pandai ni semuanya rata-rata dapat menggunakan pandai dengan mudah. Mereka boleh navigate sendiri sebab pelajar-pelajar sekarang ni walaupun dia sekolah rendah, mereka ni banyaknya digital native. Maksudnya mereka ni dilahirkan dalam suasana yang penuh dengan gadget, dengan celik IT. Jadi mereka lebih cekap kadang-kadang daripada kita. Bagi pada mereka, mereka boleh explore sendirilah. So, saya akan ceritakan sikit cara ringkas. Pandai ni, cara ringkasnya adalah sebuah platform EduTech. EduTech ni short for Education Technology lah sebenarnya. Yang bantu pelajar untuk mengulang kaji secara online. So dalam Pandai ni sebenarnya ada macam-macam. Ada kuis, ujian peperiksaan, ada persediaan pertandingan, ada penggradaan automatik, ada macam-macam features lain untuk bantu mereka belajar, ada notifikasi video, buku teks dan nota dan sebagainya. Feature-features yang utama adalah sebenarnya yang ini, yang dalam kotak ni adalah ruangan dia untuk mereka membuat latihan dan membuat ujian dan peperiksaan secara berterusan. So inilah dia punya latihan-latihan soalan yang kita sediakan. So bank soalan Pandai kini memang sampai ratusan ribu soalan yang ada merangkumi pelbagai topik di bawah silibus dan menepati kurikulum kebangsaan. Jadi tak perlu risau, kita memang match apa yang pelajar-pelajar belajar di sekolah dan kita menepati kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. So balik kepada Pandai tadi, jadi bila pelajar masuk, saya akan go through sikit-sikit apa yang ada dalam Pandai ni sebenarnya. So yang pertama adalah kuis. So yang belah kiri atas kali ni, yang belah ni ada kuis. So mereka boleh interact dalam kuis ni, boleh jawab soalan-soalan dalam kuis ni bergantung pada subjek yang mereka pilih lah. So seperti biasa, dalam Pandai ni ada offer dalam 2 bahasa sebenarnya. Kalau tengok ni bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So kalau dia belajar dalam bahasa Inggeris, ada setengah pelajar yang dalam dipanggil DLP program, iaitu Dual Language Program. Jadi mereka boleh
mendapatkan kandungan dalam bahasa English lah. So kalau contoh saya tukar bahasa Inggeris, okay, bukan sahaja sistem kita bertukaran dalam bahasa Inggeris, tetapi kandungan dia, maknanya matematik ni pun dalam bahasa Inggeris, sains ni pun dalam bahasa Inggeris, biologi semuanya dalam bahasa Inggeris, kecuali bahasa Melayu. Bahasa Melayu tetap dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris pun tetap dalam bahasa Inggeris kalau kita tukar bahasa Melayu. So memang kita sediakan dalam 2 language program untuk semua subjek matematik dan sains, iaitu matematik, matematik tambahan, sains, kimia, fizik, biologi. Okay. Jadi untuk quiz ni, dia macam game sikit. Kalau tengok sini, dia ada piala, dia ada coin, dia ada macam heart ni lah. Dia punya nyawa dia, life dia. Jadi kalau kat sini, dia akan tengok, oh tiada had nyawa sebab kita account premium. Kalau account yang percuma, dia ada had nyawa sebab kita saja nak bagi dia try for free kan. Kita bagi limitation, dia boleh try sikit, lepas tu dah limit dah. Sebab kita perlu nak bagi orang try dulu sebelum dia dapatkan premium. Jadi kita juga sediakan nyawa dan juga coin. Dekat piala ni, kalau kita klik piala ni, kita boleh tetapkan, seorang pelajar boleh tetapkan sasaran dia. Sama ada dia nak berapa skor tahun ni, berapa skor tukar sasaran dia, sama ada dia nak berapa quiz dalam masa sehari. Contohnya katalah dia nak sempoi saja, so 2 quiz sehari. So dia boleh setkan dia punya sasaran dia 2 quiz sehari. So kalau tengok dia 0/2 sebab hari ni belum jawab quiz lagi. Tapi untuk pelajar yang serius sikit, dia nak 10 quiz sehari. Maknanya dia kena spend anggaran 35 minit lah. Jadi bila dia simpan, okay, dan sasaran quiz hari ni adalah 10 lah sebab dia ni adalah pelajar yang dia setkan sendiri, dia serius. Jadi boleh nampak hari ni dia 0/10 dan tahun ni pun kosong lagi sebab dia pelajar baru Nodiana ni kan. Dan dia boleh nampak Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ni sama ada dia tepat atau dia menepati ke tak menepati sasaran ni. Kalau sasaran menepat, dah ditepati, mana dah lebih 10 atau lebih untuk hari Isnin misalnya hari ni, jadi dia akan tanda kat sini, oh hari ni dah menepati sasaran. Selasa dia miss, Rabu dia menepati sasaran dan sebagainya. So pelajar tu tentukan sendiri sasaran dia nak buat 6 kuis sahaja ataupun berapalah bergantung pada setapan dia. Jadi setting dia boleh tentukan. So dalam kes ni dia setkan biasa 6 lah target dia setiap hari. So dia boleh buat pelbagai jenis kuis. So contohlah katalah kita buat kuis matematik lah. Okay. So kalau tengok sini ada banyak level. Untuk setiap satu mata pelajaran dia ada banyak level. Kalau kita scroll ke bawah, level 10, tiba-tiba keluar lagi level 11 sampai 12 sampai ke bawah, sampai 20, keluar lagi 21 sampai ke bawah. So benda ni memang panjang dan kita ada sebanyak 50 quiz, 50 level sebenarnya. Memang sangat banyak sampai ke bawah ni, sampai 50 level. Dan setiap subjek memang ada sampai 50 level supaya satu level ni dia boleh siapkan dalam masa seminggu, so lebih kurang 50 minggu setahun lah anggaran dia. Dan setiap satu level ni ada pecah lagi kepada beberapa soalan kuis. Contohnya macam ni ada 7. So misalnya satu hari ni 1, hari kedua, hari ketiga, sampailah 7 dalam minggu pertama ni. Jadi ada 50 minggu, ada 7 lah kuis. Ini kalau dia nak buat sikit-sikit lah. Dan tak ada masalah, dia boleh lompat-lompat nak pergi mana. Kalau contohnya katalah tiba-tiba dia rasa nak buat terus yang ini, dia klik yang ini, dia terus boleh jawab soalan yang ni lah. Okay. So mari kita lihat soalan matematik bagi fungsi dan persamaan kuadratik ni. Sekejap ya. Sekejap. Okay, internet saya slow sikit. Sekejap saya try balik. Kita try yang lain. Okey, yang ni dah load dah. Okey. Fungsi dan persamaan kuadratik antara berikut yang manakah merupakan satu ungkapan kuadratik. So kalau tengok kat sini, paparan ni dia ada penjelasan dia, iaitu ada soalan dia, iaitu yang ni bab mana 1.1, apa tajuk dia, mata pelajaran, sebelah kanan ada 1/5, iaitu dalam kuis ni ini adalah soalan 1 daripada 5 soalan dalam kuis ni. Kemudian ada soalan dia dan pilihan jawapan. So dekat bawah tak ada apa-apa lagi buat masa ni sehingga pelajar ni jawab. Contohnya katalah pelajar ni cuba menjawab yang mana satu merupakan ungkapan kuadratik. So jawapannya ialah C, kuasa 2. So bila kita simpan jawapan, dia terus betul dan bagus. So yang menarik pandai ni dia bagi feedback secara instant, secara automatik. Berbeza dengan kalau budak-budak tu buat kadang-kadang latihan,
dia download, dia photostat atau buat buku, kadang-kadang dia kena pergi ke belakang tengok betul tak betul apa semua, dan kadang-kadang ada juga soalan yang tak ada jawapan. Dekat sini semua soalan dalam Pandai ada jawapan yang keluar terus. Kecuali nanti bila dekat ujian berbeza sikit lah, dia tak keluar terus sebab dia macam peperiksaan kan, tapi pelajar tu tetap boleh dapat jawapan dia. Dan selepas dia jawab, sama ada betul atau salah, dekat bawah terus ada penjelasan. Jadi bila klik penjelasan ni, dia akan keluar. Oh, ungkapan kodatik ni apa, maksudnya ungkapan ni apa, sebagai contoh dia apa, and then kenapa dia bukan sahaja menerangkan jawapan betul, bukan sahaja menerangkan tentang permasalahan atau topik ini, macam ungkapan kodatik ni, malah dia terangkan juga kenapa jawapan C ni betul, dan jawapan A, jawapan B, jawapan D, yang lain-lain ni salah. Jadi kita cakap yang ini, oh salah, yang ni salah, yang ni salah. Satu saja yang tu kodatik iaitu C. Oleh itu jawapannya ialah ini. So dia ada penjelasan yang lengkap yang memudahkan pelajar untuk tahu kalau dia betul, dia salah dan mengapa. Okey. So kita teruskan. Okey, ni soalan kedua, saya tembak je untuk cepatkan ni, salah. Okey. Seterusnya B, okey ni betul lah. Okey. Betul. So seterusnya A. Okey. Seterusnya A lagi. Okey. Selesai. So kita dah berjaya disiapkan. Tapi kalau tengok dekat sini, kita ada terus dia punya summary dia. 2 betul, 3 salah dan 40% markah kita. So dalam keadaan merah lah markah kita sebenarnya sebab agak rendah. Dan pada masa yang sama, pelajar bila dia berinteraksi dengan soalan, kalaulah dia rasa ni ada something wrong lah dengan soalan ni, mungkin soalan ni tak clear ataupun ada masalah, dekat ruangan atas kanan ni ada laporkan soalan ni. Jadi pelajar boleh klik laporkan soalan ni, jadi dia boleh bagi tahu, oh ada tak kena lah dengan soalan ni, grafik ni mungkin tak nampak ke, jawapan ni mungkin ada problem ke, penjelasan dia mungkin tak clear ke dan sebagainya. Jadi tim konten Pandai akan dapat ni dan akan lihat. Sebenarnya untuk makluman, hampir setiap hari kita ada pelajar yang memberikan laporan, tapi laporan yang pelajar bagi sebenarnya pelajar tu sendiri ada masalah, tak faham lah sebenarnya. Soalan betul tapi mereka yang tak faham. Tapi kita sediakan fungsi ni supaya kita dapat feedback. Mungkinlah ada masalah dengan soalan ke apa, kita tak nak biar benda tu berterusan, jadi kita boleh betulkan dengan kadar segera lah. Okay. Alright, ini adalah quiz. Okay, yang pertama tadi. So sama juga yang tadi saya tunjuk matematik. Sama juga kalau kita pergi ke subjek-subjek lain, ada sains, ada biologi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan macam-macam lagi. Dan selain itu, ada juga yang kedua iaitu ujian. So bila kita klik ujian pula, adalah subjek-subjek ni semua. Satu subjek akademik yang atas ni, yang bawah ada pertandingan. So sebelum saya pergi akademik, saya just nak cerita sikit. Pertandingan ni adalah pertandingan antarabangsa yang dibawa ke Malaysia. Contohnya Beaver Computational Thinking ni, pertandingan ini dibawa daripada negara Lithuania. So kalau pula pergi negara Lithuania lah, saya buka lah. Saya tak pernah tunjuk ni. Kalau pergi ke bebras.rg ni, inilah sumber dia. Ada pelbagai negara yang menganggotai ini dan terlibat dalam ni. Saya tengok ada negara tak? Countries. So pelbagai negara terlibat dalam ni setiap tahun. Kalau tengok Malaysia pun ada dalam ni. Memang penuh negara-negara yang menganggotai, yang terlibat dalam pertandingan Beaver ni setiap tahun. So kalau kita lihat kat sini, ada structure of bebas community. Kalau tengok Malaysia, memang nama saya lah, Khairul Anwar Muhammad Zaki, Beaver Informatik Malaysia Secretariat. So saya adalah wakil Malaysia dalam satu komuniti antarabangsa ni lah. Because of that, dalam Pandai kita dapat masukkan soalan-soalan persediaan untuk ambil soalan Beaver ini, pertandingan ni. So untuk makluman, yang ini bukanlah pertandingan sebenar, yang ini adalah persediaan untuk pertandingan-pertandingan tersebut. Contohnya kangaroo pula adalah daripada Perancis. So tahun ni seramai lebih kurang 50,000 pelajar daripada Malaysia ambil kangaroo. So bila mereka nak buat persediaan, memang tak ada tempat lain, mereka kena bersedia dapatkan daripada Pandai. So kalau sebagai ejen, kita pergi ke sekolah-sekolah, tanya pelajar-pelajar, banyak pelajar di Malaysia ni memang ambil kangaroo ni, sebanyak 50,000 pelajar. So kalau mereka nak bersedia, suruhlah mereka ambil Pandai Premium, mereka akan dapat 5 kertas sampel soalan kangaroo mengikut level masing-masing. Sama juga kancil sains, kijang ekonomi dan sebagainya.
Okay, berbalik pada akademik tadi. So kalau tengok akademik ni ada ujian topikal dan peperiksaan penggal. Sama juga katalah kita pergi kimia, saya klik kimia, so ada ujian topikal, ada peperiksaan penggal. So ujian topikal ni memang dia bahagi ikut topik lah, itu nama dia topikal. So tengok ni ada 1.1, 1.2, 1.3, kemudian 2.1 sampailah ke bawah. So nombor-nombor ni memang meet ataupun nombor-nombor yang digunakan dalam susunan silibus, dalam buku teks dan juga di sekolah. Kalau di sekolah mereka gunakan 6.3, 6.4, 6.5 memang sama dengan apa yang pandai sediakan. Jadi kalau di sekolah mereka belajar 7.4, mereka boleh buat 7.4 di sinilah, tak ada masalah. Kemudian ada peperiksaan penggal, kat bawah ni ada, ataupun kita klik dekat atas kanan ni, dia akan keluar. Sama juga kita boleh selesaikan soalan-soalan ni. Dan semua soalan dalam ujian topikal dan peperiksaan penggal ni untuk mudahkan lagi pelajar, selain dia boleh selesaikan secara online, mereka boleh muat turun dan print. Mereka boleh download, mereka boleh print, boleh buat macam ujian betul, macam peperiksaan betul, macam di sekolah. Sebab kadang-kadang mungkin secara online ni payah nak tulis sebagainya, mereka boleh buat turun juga. Cuma kalau nak tengok jawapan, mereka perlu selesaikan secara online lah. Sebab bila muat turun, jawapan tak ada sekali lah dekat dalam kertas. Macam mana nak interaktif kan. Mereka kena buat dahulu atas kertas, kemudian compare jawapan dengan yang secara online. So bila kita klik contohnya yang selesaikan yang mana-mana, so ada soalan yang kita boleh jawabkan macam biasalah. Kita boleh simpan jawapan dan ada penjelasan macam biasa. Okey. Itu adalah ujian dan juga peperiksaan. So seterusnya, sebelum saya pergi ke komponen belajar, iaitu video, nota, buku dan semua yang kita sediakan, saya nak cerita terus ke bahagian pencapaian. So saya skip dulu bahagian belajar sebab komponen utama kita ialah kuis dan juga ujian ni. So kalau tengok pencapaian ni, kad skor dan kad laporan kita ada sediakan. So semua maklumat yang dalam kad skor, yang dalam kad laporan ni, dua-dua ni adalah berdasarkan aktiviti pelajar tu, apa yang pelajar tu buat dalam kuis, dalam ujian, dalam peperiksaan. So bila kita tengok kad skor ni, okay, so tengok ini markah dia. Mungkin saya pergi yang aktif sikit lah, saya log out dulu. Saya masuk dengan akaun lain kejap. Okay. Kita boleh tengok kad yang lebih detail lah. Okay. Kalau pergi kad skor ni, okay. So, kalau tengok ni pelajar ni dah buat macam-macam. Dia boleh tengok keseluruhan dan boleh tengok by subject. So, apa beza kad skor dengan kad laporan ni? So, jawapan dia, kad skor ni adalah satu scorecard yang melaporkan sejauh mana aktif sesuatu pelajar menggunakan pandai. Manakala kad laporan ataupun report card ni menunjukkan penguasaan pelajar tu. Mana pelajar ni bagus atau lemah. Manakala scorecard tadi, macam saya cakap, dia tunjukkan sekadar dia aktif atau tak aktif saja. So kalau kita buka kad skor yang ni, yang saya buka ni, dia boleh tengok, dia buat tak setiap hari. Skor untuk seminggu lalu berapa, dan dia akan tunjuk skor bagi setiap hari. 28 April, 29 April, 30 April. Jadi kalau dia aktif maka dia tinggi dan kalau tak aktif maka dia rendah lah. Dan kemudian dia akan tunjuk skor tahun ini, skor hari ini, skor keseluruhan subjek. Kemudian ada streak. Streak ni adalah berturut-turut. Tempoh masa berturut-turut. Jadi dalam case account ni, account Khairul ni, streak dia paling lama ialah 3 hari. Maknanya ada satu ketika dulu saya pernah buat 3 hari berturut-turut tanpa miss. So inilah streak paling lama saya. Manakala streak semasa tu adalah sekarang punya streak, iaitu 1 hari. Maksudnya semalam saya tak buat lah, hari ni saya buat. Kalau esok saya buat, streak semasa saya akan naik 2. Streak paling lama tetap 3 lah, sebab 2 belum potong lagi 3 kan. Kemudian ada jumlah kuis dan juga ada serahan terakhir. Bila last time saya buat 47 minit ago. So ada selain daripada boleh tengok semua, kita boleh tengok juga by subjek. Contohnya kita tengok kimia sahaja, matematik sahaja, fizik sahaja dan sebagainya lah. Pecahan melalui subjek ataupun semua. So ini adalah scorecard. Boleh nampak pelajar ni aktif atau tidak aktif. Kemudian kita pergi ke report card atau kad laporan. So kad laporan ni, yang ni menarik. Dia ada detail, lagi detail. Iaitu dia menunjukkan penguasaan seorang pelajar bagi semua subjek dia ambil. Contohnya dalam kes pelajar ini, dia ambil banyak subjek, matematik tambahan, biologi dan sebagainya. Jadi ada subjek yang warna merah, yang F, iaitu kimia. Ada subjek yang D, kuning, iaitu matematik tambahan. Tapi ada juga subjek yang A, yang 100% macam fizik dan sebagainya. Jadi berbeza dengan kalau kat sekolah kan. Kat sekolah masalah dia sekarang ialah bila
seorang pelajar ataupun seorang ibu bapa dapat kad laporan, report card, dia hanya tahu, oh, anak saya kimia ni dapat F. Tapi nak improve macam mana dia tak tahu. Kat mana lemah dia. Ibu bapa tak tahu, pelajar pun tahu. Malah cikgu pun payah nak monitor satu-satu secara detail sebab pelajar dia ramai dan rekod dia, data dia terlalu banyak lah, ujian dia apa semua. Malah bila dalam peperiksaan, katalah satu peperiksaan ada 50 soalan, contohlah ada 50 soalan. Pelajar pun tak tahu soalan mana yang daripada topik mana. Soalan nombor 8 yang salah ni topik berapa dan sebagainya. Tetapi pandai ada semua itu, so kita dalam soalan kita ada data-data, metadata yang lengkap, jadi kita tahu kelemahan dia. Contohlah, bila kita klik, contohlah matematik tambahan. Bila kita lihat, oh ada detail berdasarkan tahap kesukaran. Kalau tengok ni, pelajar ni, bila jawab soalan mudah, dia boleh dapat 67%. Bila soalan sederhana, dia boleh dapat 29%. Bila soalan susah, oh memang dia tak boleh jawab. Kalau soalan susah je, dia memang tak boleh jawab. Soalan senang 67, soalan sederhana 29. Yang ni pula adalah kemahiran berfikir. Kalau soalan tu aras rendah, 50%, aras sederhana 44%, bila aras tinggi kosong. Kebat ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Yang ni kebar, kemahiran berfikir aras rendah lah. So term-term kebat semua ni memang digunakan sekolah. Kalau bahasa Inggerisnya ialah HOTS ataupun Higher Order Thinking Skill. So memang memudahkanlah untuk pelajar tahu kat mana kedudukan dia. So selain daripada tunjuk markah keseluruhan D 46%, tunjuk juga berapa banyak soalan dijawab, berapa set dihantar dan juga pecahan bagi setiap satu topik. Kalau kita tengok yang mungkin detail sikit, contohnya subjek matematik ni nampak C. Tapi bila kita klik, walaupun dia C, kita boleh nampak, oh sebenarnya walaupun dia C, 55% saja, pemuaskan saja, tapi sebenarnya penakulan logik dia dah mahir. Rangkaian dalam teori graf dia dah mahir. Cuma dan serakan pun dia penguasaan 100% dah. So kalau dia nak improve, dia hanya boleh fokus kepada topik-topik yang tertentu saja, iaitu topik yang kuning, yang merah, untuk meningkatkan penguasaan dia daripada 55% dan menjadi lagi tinggi. So dengan cara ni pelajar, ibu bapa boleh tahu, oh baik kita study yang 4 topik ni daripada kita bazir masa kat topik yang kita dah mahir atau kita dah pandai. Okay. So itu dia report card yang terperinci. Okay, kemudian ada kalender untuk melihat dia punya progress, jawapan-jawapan yang dibuat setiap hari. Ada juga lencana, saya tunjukkan sikit untuk collect lencana berdasarkan markah. Kalau markah dah banyak, boleh dapat lencana lain-lain lagi. Kemudian ada streak yang macam saya cakap tadi berturut-turut. Sebabkan saya baru 3 streak untuk akaun ni, so baru dapat lencana yang ni lah. Kalau dapat streak 5 hari, dapat yang ni. 10 hari dapat yang ni. Kalau pelajar tu buat 50 hari, berturut-turut tanpa miss, dia akan dapat lencana ni. So kita ada pelajar, ramai pelajar yang dia punya streak adalah beratus hari. Maknanya mereka dah lengkap dah streak ni sampai lebih pada 100. Dan mereka login setiap hari sebab mereka nak dapatkan lencana-lencana ni tanpa miss. So ini adalah dia punya carta pendahulu. So itu antara benda-benda yang kita sediakanlah dalam pandai ni. Okey, sebelum saya akhiri, saya tunjukkan sikit ada juga komponen-komponen belajar yang lain, iaitu video, nota dan juga buku. So saya mulakan video dulu. So video ni adalah set-set video untuk seorang pelajar mengikut tahun ni lah. Macam ni tingkatan 4, boleh tengok set subjek biologi dan setiap bab. 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Ada banyak video-video dalam ni. Sama juga kalau kita pergi ke subjek-subjek lain pun banyak juga. Contohnya saya pergi ke video ni, kalau tengok ada banyak video bagi setiap level dan setiap umur. Contohnya fizik tingkatan 4 ada 225 video. Kalau macam contohnya bahasa Inggeris, tahun 5 ada 49 video dan sebagainya lah. Jadi ada banyak video dalam ni dan dari masa ke masa akan bertambah-tambah lagi. So contohnya kalau kita tekan satu lah, kita nampak video-video dalam ni yang disusun dalam ikut bab. Bukan saja ikut bab sebenarnya, tengok ni bab pengukuran ada pecahan lagi, kuantiti fizik. Lepas tu kalau kita scroll ke bawah, panjang pula. Okey, ni tak ada pecahan lagi. Tak nampak. Sekejap ya. Macam ni clear sikit. Okey, bab 4 haba. Jadi ada keseimbangan terma. Kalau kita scroll ke bawah ada muatan haba tertentu. Ke bawah ada haba pendam tentu. Bawah lagi ada hukum gas dan seterusnya. So memang ada pecahan yang memudahkan seorang pelajar. So bila kita klik, kita boleh tengok
video-video tersebut lah, boleh play dan sebagainya lah. Ini adalah video. Kemudian ada juga bahan bantu belajar yang lain, iaitu nota. So contohnya bila kita tekan nota, sama juga disusun ikut bab, boleh baca nota-nota yang ada ni, nota-nota ringkas dan sebagainya untuk memudahkan seorang pelajar mengulang kaji. Sama juga kalau pergi ke contohnya bab daya dan gerakan ni, ada formula-formula, ada contoh, gambar rajah dan sebagainya lah. So memudahkan seorang pelajar. Okay. So itu video, nota ringkas. Kemudian ada buku juga. Buku ni adalah buku teks yang disediakan oleh KPM. So dia akan lompat ke satu sini. So yang ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya melalui platform Google Drive. Jadi kalau diklik ni, dia boleh login, tapi dia kena gunakan akaun Google Classroom pelajar tersebut untuk masuk. Dia tak boleh guna email sendirilah, kena guna ni. So bila dia tekan ni, dia akan mintalah email pelajar tu, jadi pelajar boleh dapatkan di sekolah untuk download buku-buku teks secara digital. Jadi tak ada masalah dah. Kalau pelajar tu contohlah katalah di balik kampung ke, bercuti ke, atau dia tengah PKP ke, tak boleh pergi tempat lain ke apa, buku teks dia tertinggal, tak ada masalah, dia pergi ke sini, dia boleh download buku teks digital. Dan buku teks ni adalah sama sebiji-biji seperti buku yang dikeluarkan oleh publisher, daripada cover depan ke dalam muka surat dalaman. Jadi kalau seorang cikgu kata macam, oh buat matematik muka surat 35 dengan 36 dan buku teks kita tertinggal, tak ada masalah. Pergi saja ke matematik ni, tekan BM punya versi atau bahasa Inggeris ni, kita boleh download buku teks tu dan boleh buat kerja sekolah kita yang cikgu berikan walaupun tanpa buku teks fizikal kita yang tak ada dengan kita masa tu lah. Okay, so ini adalah untuk memudahkan pelajar. So buku teks ni tadi lengkap untuk semua umur, peringkat umur. Video ni pun ada banyak untuk pelbagai subjek dan juga pelbagai peringkat umur, bergantung pada sumbangan video-video yang guru-guru berikan lah. Sebab kita ada banyak guru yang buat video dan dia sumbangkan kepada Pandai, masukkan dalam Pandai. So from time to time video-video ni akan makin banyak lah. Cuma untuk nota ringkas, buat masa ini, nota ringkas ni ada untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 dahulu. Sebab ini adalah benda baru yang kita buat untuk bantu pelajar untuk belajar. So insyaAllah dalam masa sebulan lagi, by bulan depan akan lengkap nota-nota ringkas ni untuk semua level lain selain tingkatan 4 dan tingkatan 5 juga, insyaAllah. So itu sahaja fungsi-fungsi utama. Selain itu ada lagi benda-benda kecil dalam ni lah, macam nak tukar password, nak tetap pasal benda ni, kongsi kemajuan dengan guru, dengan parent, bantuan online dan benda-benda lain yang memudahkan untuk pelajar. Tengoklah dia punya status akaun, langganan dia dan sebagainya. So saya stop dulu buat masa ni. Itulah sikit sebanyak tentang produk Pandai. Kalau tengok ada macam-macam dekat sini. Cuma ada perbezaan sikit antara versi web. Kalau tengok yang gambar macam screen monitor ni kan, yang hitam ni, berbanding dengan yang ada dekat phone. Kalau tengok ada beberapa perkara yang dekat phone tak ada, macam contohnya video, buku teks, nota dan sebagainya. So kita tak letak dalam phone lagi, tapi akan datang akan ada juga. Dan ada beberapa ciri yang memang ada dalam dalam app kita. Contohnya dia punya alarm dan reminder, dan benda ni memang kena ada dalam phone lah, sebab phone memang ada notification semua. Dalam komputer tak ada kan, dalam web. So yang ni notifikasi ni memang khas untuk dalam bentuk app kita lah. Alright, saya rasa itu sahaja kot. Last kali carta pendahulu. Carta pendahulu ni adalah ranking ataupun leaderboard yang kita sediakan. Jadi ada peringkat negara, ada peringkat Selangor, ada peringkat sekolah juga, peringkat negeri, peringkat sekolah. So dia bergantung pada tetapan sekolah kita, jadi kita boleh tengok ranking kita nombor berapa dan markah kita. Siapa yang top 3 dekat Malaysia, dekat Selangor siapa yang top, dan dekat sekolah kita siapa yang top. Dia akan keluarkan top 10 bagi setiap negeri untuk level kita lah. Cuma dekat sekolah ni, kalaulah pelajar dalam sekolah tu tak ramai lagi yang guna Pandai, dia tak keluar lagi. Contoh bila saya klik yang Damansara Jaya ni, sebabkan tak ramai lagi yang daripada sekolah Damansara Jaya, dia tak keluar lagi. Sebab kita perlukan sekurang-kurangnya 5 pengguna. Dia cakap, carta pendahulu sekolah ni belum dibuka, minimum 5 pengguna daripada sekolah ni baru akan buka carta pendahulu sekolah anda lah. So kita boleh jemput rakan-rakan kita, kita klik, kita boleh share melalui WhatsApp dan sebagainya lah, untuk ajak kawan-kawan kita gunakan Pandai juga. So sekarang ni patutnya ada 5 orang, tapi buat masa ni baru Khairul ni saja yang menggunakan Pandai lah daripada sekolah ni. Once dah ramai, dia akan nampak lah dia punya ranking dia sama macam di negeri dan juga dalam negara. Okay. So itu saja kot buat masa ni.
So saya harap penjelasan saya clear dan semoga dapat manfaat daripada apa yang saya terangkan sehingga sekarang lah. Saya stop dulu.